An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul, inna la julusun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi idh tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi farwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi minan ni'mah walladhi huwa al-yawma fihi summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin wa wudi'at baina yadayhi sahfatan wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul ka'batu qalu ya Rasulullah nahnu yawma idzin khairum minnal yawma natafarrahu lil ibadati wa nukfal mu'nata faqala Rasulullah SAW la antumul yawma khairun minkum yawma idzin. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi, yang bermaksud daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan tiada ada di atas badannya kecuali selembar selendang yang bertambal dengan kulit. Jadi buruklah, bertambal dengan kulit. Tatkala Rasulullah SAW melihat kepadanya, baginda menangis. Kesian melihat sahabatnya dalam keadaan zuhud, kan? Menangis dan meneteskan air mata kerana mengenang akan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu, kerana sangat dimanjakan ibunya. Jadi dia sedih. Dulu dekat Mekah hidup mewah demi Islam, li'ila'i kalimatillah, demi Rasulullah SAW dia berhijrah meninggalkan kemewahan untuk bersama Rasulullah SAW. Kita hari ini kalau dah mewah dah sedap, tak nak keluar kita punya comfort zone. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Memandang nasib Mus'ab sekarang, Masya Allah, ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah, Masya Allah, susah sangat rumah. Nama dan ditinggalkan demi Islam. Tuan-tuan dan puan, kalau ada anak nak belajar apa? Nak mengaji agama, nanti tak boleh makan. Paling-paling jadi imam. Nak makan apa anakku? Cuba jadi engineer. Ada kerja, senang. Dapat ni. Alah, masalah agama tu boleh celup-celup je nanti. Mana boleh? Betul ke tidak? So kalau tuan-tuan, kalau ada anak minat agama, dia nak mengaji, hantar dia mengaji agama, tuan-tuan. Jangan larang. Nak mengaji pondok, tak ada masa depan, jangan. Pondok ni salah satu tempat turah. Jangan ingat tak ada masa depan. Saya memang sedih bila melihat ada orang hina pondok sampai dia kata, alah pondok je pun. Kita ni universiti. Tuan-tuan nak tahu, saya bagi tahu terus terang, kalau belajar agama, yang datang daripada sekolah tapi tak cukup 2 sekolah ni, yang tak mengaji betul-betul, dengan yang belajar pondok ni lebih rasih ilmu dia. Terus terang, lebih mendalam ilmu dia. Sebab apa? Dia belajar kitab turas. Tapi syarat dia kena belajar kaji-kaji lah. Kalau duduk pondok, makan, minum, tidur je, sama je lah, tak ada dia apa-apa. Tapi yang belajar sungguh-sungguh, ini hati-hati. Berapa banyak yang keluar daripada stam sekolah pergi ke Al-Azhar, 9 tahun tak lulus-lulus, baca kitab tak reti, balik dapat degree masih tak reti baca kitab pun ada, tuan-tuan. Dibandingkan orang yang betul-betul duduk susah mengaji, i'rab, semua betul-betul di pondok. Ini baru menjadi. Tu jangan melecehkan. Saya sedih bila ada orang hina-hina pelajar pondok ni, hina institusi pondok. Saya memang tak suka. Maaflah,
Saya ingat, sebab saya ni budak pondok, saya alumni pondok, saya belajar pondok dari kecil, dari form 1 13 tahun sampai masuk degree lah. Di degree tu saya masih pondok. Master saya pergi Morocco, saya masih mengajar kitab pondok. PhD saya masih bergiat dengan turaf dan pondok. Tiba-tiba hari ini nak lekehkan yang pondok pula lah. Di negara luar, di negara Arab, saya bagi tahu, Qarawin di Morocco, Maghribi, beribu pondok. Bila dah merdeka, dia buat universiti moden, ada. Dia tak iktiraf pondok, betul. Sampai tahun 2010, pondok masih terhebat. Dia sedar education dia dah salah, maka dia buat salah satu silibus, salah satu sijil, dipanggil At-Ta'lim Al-Atiq, pendidikan tradisional. Dia iktirafkan sebagai sama dengan degree master dan PhD. Means dia ada tingkatan-tingkatan dia. Kita turas dipertahankan. Maka budak-budak pondok ni automatik diiktiraf. Hari ini tu tahun 2000, hari ini 2023, yang menduduki imam-imam, yang menduduki pejabat-pejabat agama, Wizaratul Awqaf, yang menduduki majlis-majlis ilmi, dipanggil majlis ilmi, itu maksud dia jabatan-jabatan mufti di Maghribi adalah orang-orang pondok semua. Yang belajar di mahad sekolah moden, kalau bahasa Melayu dia pondok moden lah, tak laku dah sekarang. Sebab ilmu dia orang kurang roseh. Yang duk sibuk kejar urusan dunia ni dah tak laku dah dalam bidang agama ni, sebab kurang roseh. Ini yang terjadi di Maghribi. Jadi kita hati-hati kalau nak cakap. Maaflah kalau tu orang duk hina pondok ni, tak boleh. So kalau saya cadangkan sekolah-sekolah agama, mahad-mahad, walaupun tak kisah nama apa pun, turas tak boleh hilangkan. Jangan tukar silibus, kekalkan cara lama, pertahankan, hidupkan turas. Yang mengaji ni kena diajarkan kitab-kitab turas, kitab-kitab turas. Sebab itu di negeri Selangor kita buat yang Syekh Ali Jumaah datang, Festival Turas Selangor. Sebab apa? Kita nak rakyat Selangor ini, ustaz-ustaz dia berpegang kepada turas. Ini hadiri wal hadra hafizakumullah. Jadi lihat bagaimana Mus'ab pada waktu itu yang mewah pindah ke Madinah jadi miskin. Rasul sedih, tapi dia memiliki derajat yang tinggi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu waktu nanti? Bagaimanakah keadaan kamu pada waktu suatu nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi di waktu sore dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diingatkan suatu hidangan, maka diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi, menghias rumah kamu seperti kamu memasang kelambu Kaabah. Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini iaitu apa dia kata? Tentunya keadaan kami di waktu itu lebih baik daripada keadaannya kami di hari ini. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadat sahaja dan tidak sibuk lagi untuk mencari rezeki. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, keadaan kamu hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu pada hari nanti. Ini adalah isyarat daripada Rasulullah SAW. Bahawa keadaan yang sekarang walaupun susah, ini jauh lebih baik daripada nanti. Kerana khairul zaman, sebaik-baik zaman adalah zaman Rasulullah SAW dan yang datang setelahnya dan yang datang setelahnya. Setelah itu semakin lama semakin buruk. Keterangan di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa nanti akan mendapat kekayaan dan kemewahan dalam kehidupan. Di waktu pagi memakai satu pakaian, dan di waktu sore memakai pakaian yang lain pula. Hidangan makanan tidak putus-putusnya. Rumah-rumah mereka indah dan dihias dengan beraneka ragam perhiasan.
Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau segalanya sudah lengkap, maka mudahlah hendak melaksanakan ibadah. Tetapi Nabi kita SAW mengatakan, keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Artinya lebih memberikan kesempatan untuk kita melakukan ibadat. Sebab itu kadang-kadang ditegur. Ada orang kata, "Ustaz, tak apa, saya nak berdagang sekarang, nak kerja sekarang, kumpulkan banyak-banyak harta, nanti saya pencinlah saya fokus ibadat." Masuk pencin, sibuk cari dunia. Dia kata tu, saya ingat saya ada orang kata macam tu tahun 2016. Dia cakap kat saya, orang tua. Saya tunggu. Sekarang dah 2023, tak ada pun. Masih sibuk kejar dunia. Itu tanda dia apa? Tak macam tu. Dalam menuntut ilmu, sebab tu saya kata, ada orang dia menuntut ilmu, dia berhenti mondok, dia berhenti mengaji sebab dia kata dia nak kumpul dunia, nanti dah kaya dia akan tolong agama. Tak juga. Tak kaya-kaya pun. Contoh dia. So tak juga. So tak, kita apa yang ada kita jalani sekadarnya, ibadat jangan tinggal. Kita kena macam tu. Tiba-tiba Allah bagi kita rezeki yang banyak, jangan lupa ibadat kita. Kita tak ada rezeki, jangan lupa ibadat kita. Kita kena macam tu. Menuntut ilmu kena susah, miskin, biar miskin tak apa, yang penting dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Bila dah alim, dah apa, insya-Allah ilmu tu bermanfaat, rezeki tu datang. Ini kemewahan hidup banyak menghalang seseorang dari berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala, seperti keadaan kita di hari ini. Segala yang kita miliki walaupun tidak terlalu mewah, namun rasanya sudah mencukupi. Tetapi bila dibandingkan dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah dari mereka, sedangkan ibadat kita sangat jauh ketinggalan. Kekayaan dan harta benda yang ada seringkali menyibukkan dan menghalang kita dari berbuat ibadah. Kita sibuk mengumpulkan harta, dan kita juga sibuk untuk menjaganya dan sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Ini yang terjadi pada hari ini. Tidak ubahnya seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai satu lembah emas, dia berhasrat untuk mencari lembah yang kedua, sehingga ia dimasukkan ke dalam tanah menemui kematian. Begitulah gambaran kerakusan manusia. Manusia memang rakus kadang-kadang. Dalam mengumpulkan harta kekayaan, ia sentiasa mencari dan menambah sehingga ia menemui kematian. Maka ketika itu barulah ia sedar dan menyesal dengan 1001 penyesalan. Tetapi sayang 1000 sayang, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Ini hadir wal hadirat abidakumullah. Kita kena ingat bahawa harta ni sementara, dunia ni sementara, pangkat ni sementara, jawatan ni sementara, mana-mana ni sementara. Sudah-sudahlah tu. Kita ni kena cuba fikir, kita ni akhirat lepas ke tak lepas. Dah tua pun masih fitnah orang untuk demi jabatan. Ini bahaya, tuan-tuan. Oleh kerana itu, janganlah kita lupa daratan dalam mencari kekayaan. Tidak peduli halal haram, yang penting harta, dapat harta. Tidak peduli dengan waktu solat, bahkan semua waktu digunakan untuk mengumpulkan kekayaan. Ini yang terjadi. Maka hendaklah kita sedar bahawa setelah dunia ini ada akhirat dan ada hidup setelah mati nanti. Biarlah kita mencari harta dunia pada batas-batas keperluan. Kalau berlebihan, maka hendaklah digunakan untuk menolong orang lain yang kurang berkemampuan. Dan sering-seringlah bersedekah sebagai simpanan untuk hari akhirat kelak. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk waktu akhiratnya, dan ia menjadikan dunia ini tempat bertanam dan akhirat tempat memetik buahnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mungkin insya-Allah perkara ini dapat memberikan kita muhasabah untuk li'ila'i kalimatillah, berbanyak ibadah dan banyak-banyak beramal ibadat insya-Allah.